يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا. فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak di antara pendeta-pendeta dan ahli-ahli agama Yahudi dan Nasrani memakan harta orang ramai dengan cara yang salah dan mereka menghalangi manusia
dari jalan Allah, agama Islam. Dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Maka khabarkanlah kepada mereka dengan balasan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Iaitu pada hari dibakar emas perak dan harta benda itu dalam neraka Jahannam. Lalu diselar dengannya dahi mereka dan rusuk mereka serta belakang mereka sambil dikatakan kepada mereka, inilah apa yang telah kamu simpan untuk diri kamu sendiri. Oleh itu rasalah azab dari apa yang kamu simpan itu. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya. Dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya perbuatan mengundurkan kehormatan itu dari satu bulan ke satu bulan yang lain adalah menambah kekufuran yang menjadikan orang-orang kafir itu tersesat kerana mereka menghalalkan pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, supaya mereka dapat menyesuaikan bilangan bulan yang 4 yang telah diharamkan Allah berperang di dalamnya. Dengan itu mereka menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah. Perbuatan buruk mereka itu dihias dan dijadikan indah oleh syaitan untuk dipandang baik oleh mereka. Dan ingatlah Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Masih lagi dalam penafsiran surah Taubah, bermula ayat 34 sehingga ayat 37. Ayat-ayat yang kita bacakan ini masih lagi menerangkan sebab kenapa Islam memerangi ahli kitab dan kenapa Islam memerangi golongan musyrik, penyembah-penyembah berhala. Dan apakah sebab Allah Ta'ala menyuruh orang-orang beriman supaya memerangi mereka dengan bersungguh-sungguh. Bukan sekadar disebabkan penyelewengan yang mereka lakukan serta dendam, kesumat, kejahatan, kedengkian yang mereka simpang dalam hati mereka. Serta kejahatan-kejahatan yang lain yang tidak terkira banyaknya yang telah merosakkan hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyekat manusia daripada mengetahui agama yang benar, syariatnya yang telus, syariatnya yang lurus. Kesemuanya ini menjadi sebab kenapa Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang beriman supaya memerangi golongan-golongan kafir yang terdiri daripada 2 kelompok. Yang pertama ahli kitab dan yang kedua ialah golongan musyrik. Kedua-dua golongan ini terus menjadi musuh yang berpanjangan bagi Islam dan umat Islam. Dan kesemua golongan ini terus menyimpan dendam dan menunggu kesempatan, mencari peluang, menunggu titik kelemahan dan perpecahan umat Islam untuk mengada-ngadakan fitnah dan melaga-lagakan umat Islam. Maka Allah Ta'ala menjelaskan sejarah yang panjang supaya kita mengetahui bahawa agama yang sebenar, yang mengikut prinsip, yang mengikut akidah yang sebenar cuma Islam. Yang lain daripada itu berlaku penyelewengan dan berlaku penunggang-penunggang agama yang sebenar. Inilah dia sebenar penunggang-penunggang agama. Walaupun orang kita boleh sebut tunggang agama, mereka hala pada sebagai orang Islam. Tidak. Sebenar-benar penunggang agama ini ialah golongan-golongan yang terdiri daripada ahli kitab dan musyrik Mekah. Sebab mereka lah yang jelas menyeleweng agama Allah dengan penyelewengan yang cukup jelas. Pengubahan kitab Taurat dan Injil. Serta mereka mengubah syariat sehingga daripada menyembah Allah kepada menyembah berhala. Adapun walaupun kita katakan sebahagian mereka cenderung untuk mempelekehkan setengah-setengah agama hanya kerana kesilapan-kesilapan kecil sebagai penunggang agama, maka ini terlalu melampau. Istilah penunggang agama sebenarnya kepada kelompok-kelompok ini yang memang benar-benar mempermainkan agama sebagaimana bola di kaki. Ditendang mengikut sesuka hati mereka.
diselewengkan mengikut hawa nafsu mereka tanpa takut kemurkaan dan azab Allah SWT. Ini hakikat penunggang agama. Maka Allah menyebut, wahai orang yang beriman. Dan bila kita sebut perkataan wahai orang yang beriman, sama ada ia perintah ataupun larangan, ataupun ia satu i'tiqad yang perlu diketahui. Suatu maklumat yang pasti yang perlu diyakini. Kata Allah, inna kathiran, sesungguhnya kebanyakan. Bila Allah Ta'ala menyebut kebanyakan, kerana perkara ini sudah tidak dianggap salah. Golongan minoriti pula menjadi golongan yang dianggap salah. Bila kejahatan menjadi majoriti, maka orang baik akan menjadi asing. Kalau kejahatan menjadi majoriti, orang baik akan nampak terasing. Umpama kalau semua tak pakai tudung, yang pakai tudung tu rasa terasing. Bukan yang tak pakai tudung tu rasa terasing. Walhal yang pakai tudung tu ikut perintah Allah. Tapi kerana kejahatan tu banyak. Dan sama yang berlaku dalam agama Kristian dan Yahudi. Ada golongan padri pendeta yang memang tidak melakukannya. Tetapi kata Allah, inna kathiran, tapi yang banyak. Yang banyak inilah yang menenggelamkan. Umpama dan satu institusi atau satu jabatan. Semua terima rasuah. Yang tak terima rasuah tu salah. Yang ni yang kena pindah sana, pindah sini sebab tak terima rasuah. Misalnya contoh. Dan ini memang disebut oleh Nabi SAW, akan berlaku satu zaman kebaikan akan dianggap terasing. Bukan sekadar terasing, bahkan ditakuti. Ditakuti. Sama yang berlaku dalam evolusi agama dan juga perkembangan agama yang lain daripada Islam. Kata Allah kebanyakan mereka, minal ahbar. Perkataan minal ahbar ini ulama-ulama Yahudi. Kita panggil ahbar. Warruhban. Ruhban artinya pendeta Kristian. Dan kadang-kadang dalam Quran menyebut perkataan kisis. Kisisin. Kisis yang ulama-ulama mereka. Kalau sebut perkataan ruhban, ahli ibadat mereka. Yang kuat ibadat. La yakuluna amwalan nasi bil batil. Benar-benar memakan harta manusia dengan cara yang tidak sebenar. Maksud mereka memakan harta sama ada memperolehinya atau membelanjakannya. Peroleh cara salah dan mereka juga membelanjakan dengan cara salah. Dan mereka tidak memanfaatkan dengan cara sebenar. Sehingga pernah berlaku setiap dosa yang hendak diampunkan mesti dibayar. Lalu di pasar-pasar dijual surat-surat pengampunan. Maka para padri ini akan bertanya, apa kesalahan kamu? Maka penjenayah sebut, salah saya begini-begini. Kalau salahnya besar, maka dibayar dengan harga yang mahal. Di samping mereka ini menyuruh orang supaya berzuhud sedangkan mereka mengumpul kekayaan. Ini yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi. Ketika mana dia berguru dengan salah seorang pendeta yang nampak baik, semua orang menyayanginya. Tetapi Salman Al-Farisi mengetahui dia menyimpang harta yang banyak. Dia menyuruh orang lain berzuhud sedangkan dia mengumpulkan harta yang banyak. Waktu mana dia mati, orang datang memberi penghormatan. Lalu kata Salman, ini tidak patut dihormati. Maka ditunjukkan gedung disimpan harta yang banyak. Lalu orang ramai mula memarahinya dan tidak mempedulikan lagi mayatnya. Ini di antara apa yang berlaku. Dan Allah sebut dalam Quran. La yakuluna amwalan nas. Allah Ta'ala ni bukan teka. Allah tak teka. Bila seorang tidak beragama dengan agama yang sebenar, mereka cenderung untuk menyeleweng. Bila tidak berpegang dengan pegangan yang benar, mereka dengan mudah ditawan oleh dunia. Mereka tidak akan ada mujahadah. Sebab itu mereka memakan harta dengan cara yang batil. Para ulama ketika mana membahaskan tentang memakan harta yang batil melalui jalan yang pelbagai. Di antaranya mereka menerima riswah dalam hukum hakam dan perundangan. Kalau hukum-hukum yang nak dikenakan, maka bila diminta pendapat padri dan pendeta, lalu mereka mengenakan bayaran. Mereka sanggup mengubah hukum hakam tadi berdasarkan pada bayaran. Dan mereka mengambil riba sedangkan ia diharamkan. Mereka juga main riba. Dan mereka mengambil hadiah dan nazar-nazar satu wakaf yang dikhususkan kepada kubur-kubur orang yang soleh. Lalu mereka mengambilnya. Mereka puja kubur orang soleh. Ni orang soleh, orang bagus. Lalu orang pun pakai bayar niat kat situ. Letak makanan, letak duit. Yang makannya mereka. Yang ambilnya mereka. Mereka menyuruh orang supaya
mengunjungi kubur-kubur yang dianggap hebat untuk ditakdis, didewa-dewakan. Lalu orang ramai pun letaklah makanan, letaklah duit, bayarlah nazar di situ. Sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliah. Dia sembelih. Tapi semua benda tu dimakan oleh para padri. Para penita, diambil. Maka ini cara batil. Dan mereka juga menjual surat-surat pengampunan. Sebagaimana berlaku pada gereja Katolik dan gereja Ortodok. Dan ini menyebabkan beberapa gereja yang menentang seperti gereja Protestan. Dan namanya Protestan, protes. Dengan penjualan surat-surat pengampunan yang tersebar luas pada kurun pertengahan. Dan demikian juga mengambil upah doa kepada orang-orang yang bersalah, orang berdosa. Dan memberi jaminan untuk memberi syafaat di sisi Allah, tapi kena bayar. Orang lain nak masuk syurga, boleh nak masuk syurga, bayar kat aku. Bayar banyak ni, aku akan letak syurga sini. Tuan-tuan, bila kita sebut kalangan orang-orang soleh kita boleh beri syafaat. Tapi syafaat itu bukan dibayar. Bukan kita ulama-ulama, okey, nak syafaat, semua bayar RM10 seorang, RM50 seorang. Kalau bayar mahal, kita bagi syafaat syurga Firdaus. Tuan-tuan, kita sini pun tak yakin, tak tahu tempat kita kat mana. Kerana itu Allah menyebut pada ulama, takutkan Allah. Mereka kalau diminta, Tok Guru nanti syafaat saya akhirat kelak, mereka takut. Mereka pun tidak tahu apakah mereka lepas atau tidak. Mereka takut. Sebab tidak ada yang mengetahui bagaimana keadaan mereka di sisi Allah. Kita takut. Kita gerung. Kata Uthman bin Affan, kalau Allah nak berikan buku catatan kepadaku, nescaya aku lebih memilih untuk hancur sebelum aku mengetahui kanan atau kiri aku memilikinya. Kerana takut. Bila Allah memuji para ulama Islam dengan firman-Nya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang takutkan Allah di kalangan hamba-Nya ulama. Masihkah mereka berani menjamin orang masuk syurga? Dan ini yang dilakukan oleh padri-padri dan pendeta. Mereka menjamin seorang itu masuk syurga dengan syarat bayar. Ini panggil syafaat. Bukan mereka menjual fatwa-fatwa dengan harta bagi menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Dengan tujuan mendapat redha pemerintah-pemerintah, pemimpin-pemimpin, hakim-hakim. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran dan ayat yang lain. Kul man anzal kitab alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratis tubdunaha wa tukhfuna katsira wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum qulillah. Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, siapakah yang telah menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa yang menjadi cahaya dan petunjuk kepada manusia, tapi kamu cuma menjadikan ia kertas-kertas yang tidak diamalkan. Kamu zahirkan apa yang kamu nak zahirkan, kamu sembunyikan apa yang kamu nak sembunyikan. Agak-agak untung, zahirkan. Agak-agak rugi, sembunyi hukum. Maka kalau pemerintah tanya hukum, kalau pemerintah ini boleh beri sesuatu, disembunyikan hukum. Kalaulah hukum ini memenuhi keperluan pemerintah, mereka zahirkan. Maka ini perbuatan-perbuatan mereka yang didedahkan oleh Allah. Dan di antaranya, maksud makan harta dengan tidak sebenar, mereka menghalalkan mengambil harta yang lain daripada mereka. Antaranya orang Yahudi. Orang Yahudi menghalalkan mengambil harta selain daripada Yahudi. Sama ada dengan khianat, dengan mencuri atau sebagainya. Sebab itu mereka tidak rasa bersalah mengambil tanah-tanah Filistin. Sebab dalam agama mereka yang mereka pegang dan anu itu menghalalkan. Bagi mereka harta orang lain semua halal. Maka dengan mudah mereka ambil tanah-tanah Filistin. Mereka hancurkan rumah Filistin. Mereka merampas harta. Kerana semuanya itu tak ada ataupun dihalalkan untuk mereka mengikut syariat mereka ataupun mengikut apa yang Allah sebut, memakan harta dengan tidak sebenar. Sedangkan kita dalam Islam, walaupun orang itu musuh macam mana, tidak halal hartanya kita ambil. Kita kalau berhutang Yahudi pun kita kena bayar. Sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi berhutang dengan Yahudi. Walau kalangan sahabat seperti Abdul Rahman kaya, Uthman kaya. Bukankah cukup sahabat ini mencukupkan keperluan Nabi SAW? Nabi gadaikan baju besinya di sisi orang Yahudi untuk mendapat 30 cupak makanan yang terdiri pada gandum, syair. Kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam menggadaikannya dan bermuamalah dengan Yahudi? Sedangkan Rasulullah boleh dapat percuma, ramai sahabat nak bagi. Kalau Rasulullah kata, baik, bagi aku gandum, bertantang boleh sampai. Mereka menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa sebelum wafat Rasulullah dan Nabi wafat dan baju besinya itu masih tergadai di tangan orang Yahudi?
tuwfiya Rasulullah SAW wa dir'uhu, Rasulullah wafat sedangkan baju besinya murtahanun indal Yahudi, masih disimpan di tangan Yahudi. Kata ulama, untuk Rasulullah mengajar pada umat Islam, dengan siapa pun kamu muamalah, kena sempurnakan muamalah. Kalau berhutang Yahudi pun kena bayar. Kita berhutang yang penyembah berhala pun kena bayar. Bukan kerana berlainan agama maka kita suka-suka ambil harta dia. Tidak benar. Haram sama sekali. Berdosa kita. Kita tak boleh ambil harta siapa-siapa pun. Yang musuh kita ke atau yang tak musuh kita. Kalau kita berhutang mesti bayar. Siapa pun dia. Kalau berhutang Yahudi kita bayar. Kita berhutang dengan musuh kita bayar. Kerana itu hikmah Rasulullah SAW menggadaikan baju besi di sisi Yahudi. Supaya kita tahu. Tapi orang Yahudi, mereka membenarkan mengambil harta orang dengan cara tidak sebenar. Bahkan diceritakan ketika mana antara sebab orang Jerman benci pada Yahudi. Bila mana mereka menggadaikan gadaian di sisi Yahudi atau menyimpang barangan, maka Yahudi akan mendakwa benda itu dah hilang. Atau mereka mengaku mereka tak pernah ambil. Maka ini antara sebab-sebab kebencian bangsa Jerman pada Yahudi. Di samping mereka memberi hutang dengan laba yang banyak, riba. Bahkan bila disimpan satu barang mereka tak mengaku ambil. Tak mengaku, saya tak ambil pun. Kan saya bagi kat awak, tak ambil. Dengan mudah-mudah mereka tidak mengaku untuk menghalalkan perbuatan mengambil harta orang lain. Bayangkan kejahatan mereka. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kenapa Allah tak sebut Yahudi? Allah sebut ahli agamanya. Tuan-tuan, kalau ahli agamanya macam ni, jangan harap orang bawah macam tu. Lebih teruk. Sebab nilai seseorang akan dihukum melalui ulama'nya dan pemimpin. Kalau baik ulama', maka bawahnya okey. Baik pemimpin, maka bawahnya okey. Ulama' dan pemimpin bagaikan kepala. Kepala okey, ekor pun okey. Bila Allah cerita ni, kepala pun dah tak okey. Pada pendetanya, pada padrinya, memakan harta dengan tidak sebenar. Kemudian sesudah Allah menyebut tentang memakan harta yang tidak sebenar, maka Allah Ta'ala menyebut di antara kejahatan-kejahatan mereka ialah kedekut dengan apa yang disimpang oleh mereka. Dan ayat ini bukan sekadar kepada ahli kitab. Bukan kepada orang Islam juga, kepada orang beriman semuanya. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ, orang-orang yang menyimpan emas dan perak. وَلَا يُنْفِقُونَهَا, dan tidak mengeluarkan zakat. Perkataan وَلَا يُنْفِقُونَهَا, yakni tidak mengeluarkan zakatnya. Fi sabilillah, pada jalan Allah. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, maka berikan khabar kepada mereka dengan azab yang pedih. Bagaimana azab? Yauma yuhma 'alaiha, di mana harta-harta mereka ini akan dipanaskan. Akan dicairkan sehingga menjadi seperti striker, besi yang panas. Lalu akan digosok dengan striker panas yang dibuat daripada harta-harta mereka ini, jibahuhum, dahi mereka. Kenapa disebut ni bila digosok baik, digosok pada muka, hilang wajah. Terus ditekak, terus jadi ke belakang. Kerana manusia dengan harta banyak, mereka berbangga pada wajah mereka, pada air muka mereka. Maka harta-harta tadi akan menjadi penggosok, menjadi striker daripada neraka yang akan menggosok wajah mereka. Dan juga junubuhum, tulang rusuk mereka. Bila rusuk ni maksudnya kehidupan mereka. Orang kaya rasa rusuk yang kuat, maksudnya tenang, bernafas, bagus, segar. Wa zuhuruhum, dan belakang mereka. Bila dia letak belakang, maka dia terus ke depan. Maknanya dia jadi, kita katakan flat terus badan. Badan menjadi flat. Itu kalau badan gemuk macam tu, digosok terus jadi menempel ataupun menjadi kita katakan kepingan-kepingan. Kepanasan api neraka daripada harta benda mereka. Haza, dan dikatakan, haza, ini dia apa yang kamu simpan untuk diri kamu. Fadhuku, maka rasakan azab ma kuntum taknizun, harta-harta yang kamu simpan. Berhubung dengan ayat ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat. Bila turun ayat ini, orang Islam merasa berat. Sebab mereka simpan emas dan perak. Apakah simpan emas dan perak? Maksudnya ini kanzun yang akan diseksa oleh Allah.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu malin uddiyat zakatu falaysa bikanzin. Mana-mana harta kalau dikeluarkan zakat tidak termasuk ayat ini. Kita simpan banyak mana pun tak ada masalah. Nak simpan untuk kaum kerabat kita, kita nak simpan untuk keturunan kita, maka perkara ini tidak jadi salah. Bila turun ayat ini, orang Islam rasa takut. Sebab mereka fikir kami segala sengaja simpan emas dan perak untuk anak-anak kami bila kami mati. Lalu kata Umar Al-Khattab, ana ufarriju ankum. Baik, aku akan dapatkan pelepasan jawapan kepada kamu. Maka Umar Al-Khattab pergi menemui Rasulullah, diikuti oleh Sauban. Lalu Umar berkata, ya Nabi Allah, innahu qad kabura ala ashabika hadhil ayah. Sesungguhnya para sahabat semuanya merasa takut dengan ayat ini. Sebab Allah kata siapa yang simpan emas dan perak. Dia semua orang simpan emas dan perak. Apakah maksud siapa yang simpan emas dan perak? Inna Allah la yufrid az-zakat illa liyutayyiba biha ma baqiya min amwalikum. Wa innama furida al-mawaris an amwali tabqa ba'dakum. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak memfardukan zakat, melainkan untuk membersihkan harta kamu. Dan sesungguhnya Allah memfardukan harta pusaka daripada harta yang masih tinggal. Maka Umar Al-Khattab bertakbir. Lalu Rasulullah bersabda lagi, ala ukhbiruka bi khairi ma yuknazu? Maukah aku beritahu kepada kamu apa yang paling baik untuk disimpan daripada emas dan perak? Ramai orang nak simpan emas dan perak. Nabi kata, aku nak beritahu apa yang lebih baik. Tanya Umar Khattab bila dia membawa kebimbangan sahabat. Sebab para sahabat mereka simpan emas dan perak juga untuk menjadi milik waris-waris mereka bila mereka mati. Maka kata Rasulullah, Allah tidak wajibkan zakat melainkan untuk bersihkan harta. Artinya, kalau kamu keluarkan zakat, harta itu bersih. Dan Allah juga mewajibkan apa yang tinggal selepas kau mati itu sebagai harta pusaka. Maksudnya tak salah. Simpanlah. Diwajibkan zakat untuk membersihkan harta. Maka tidak dinamakan sebagai kanzun, simpanan yang diharamkan. Dan apa yang kamu simpan, yang kamu tinggalkan selepas mati, dia jadi harta pusaka. Maka Umar pun gembira. Umar tahu bahawa tak salah simpan. Selagi mana kita keluarkan zakatnya. Dan Umar juga tahu tidak salah seorang menyimpan untuk tinggalkan kepada warisnya sebagai harta pusaka. Kadang kita simpan duit banyak supaya nanti kalau kita mati, isteri kita ke anak-anak kita akan mendapat wang pusaka dengan banyak. Maka tidak salah. Kata Nabi SAW, tidak salah. Tinggalkan untuk waris-waris kamu. Kemudian kata Rasulullah, maukah aku beritahu benda yang paling baik untuk disimpan? Lebih baik pada emas dan perak. Lalu kata Umar, naklah. Kata Nabi SAW, al-mar'atu salihah allati idza nazara ilaha ar-rajul sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Karya yang paling baik yang kamu simpan ialah perempuan yang soleh. Yang bila mana kamu melihatnya, kamu akan gembira. Bila mana kamu menyuruhnya, dia akan patuh pada kamu. Bila mana kamu hilang ataupun bila mana kamu meninggalkan mereka, dia akan menjaga apa yang harta yang ada padanya. Jadi kalau kamu bermusafir, kalau kamu keluar dari rumah, dia akan jaga harta yang ada. Kata Nabi SAW, ini lebih baik daripada simpan emas dan perak. Simpanan sebenar ialah menyimpan isteri yang solehah. Artinya seolah-olah Rasul nak beritahu, yang paling berharga atas dunia ini ialah isteri solehah. Disebut dalam hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia ini ialah segala perhiasan. Sebaik-baik perhiasan ialah isteri yang solehah. Ini untuk menunjukkan kelebihan isteri solehah lebih baik daripada harta. Artinya orang kalau dapat isteri solehah lebih hebat daripada mendapat gudang kilo tan emas dan perak. Tapi orang kalau dapat isteri tak baik, walau kaya tak bahagia. Kalau orang ni tuan-tuan dia miskin, tapi dapat isteri solehah atau dapat suami soleh, itulah kekayaan sebenar. Sebab harta ni nak suruh kita tenang. Ketenangan. Dan harta ni pun memanglah kita nak backup keluarga kita. Tapi kalau dapat keluarga yang tak baik, maka tidak ada nilai pada harta. Dan hadis yang lain Nabi kata, tabban lidzahab wal fiddah. Celaka bagi emas dan perak. Celaka. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, fa'ayul manattakhid. Kalaulah emas celaka, perak celaka, kami nak simpan harta apa? Maka jawab Nabi SAW, lisanan zakiran wa qalban syakiran wa zawjatan tu'inu ahadakum ala dinih. Maka hendaklah kamu ada lidah yang sentiasa berzikir, hati yang sentiasa bersyukur, isteri yang membantu agama kamu. Maksud celaka emas dan perak, maksudnya ialah orang-orang yang meletakkan keutamaan pada kekayaan, dia lupa pada benda yang lebih berharga untuk dia ada, iaitu lidah yang sentiasa berzikir,
hati yang sentiasa bersyukur, dan isteri yang membantu agama dia. Ini lebih baik daripada emas dan perak. Maka secara umumnya, Islam tidak mencegah, tidak menghalang seorang nak simpan harta banyak mana. Hatta kalau sekiranya dia ada bilioner ke atau sebagainya, tidak salah apa-apa. Selagi mana dia mengeluarkan zakat. Tapi kalau dia tidak mengeluarkan zakat, disebut dalam satu hadis, ma min rajulin la yuaddi zakata malihi illa ja'ala lahu yaumal qiyamah safaih min nar fayuqwa biha jambuhu wa jabhatuhu wa dhahruhu fi yaum kana miqdaruhu 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibad thumma yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Dalam satu hadis, tidak ada pun orang yang tidak mengeluarkan zakat hartanya, melainkan pada hari kiamat kelak hartanya ini akan dijadikan sebagai kepingan-kepingan dari api neraka. Lalu ianya ditekak pada wajahnya, pada rusuknya, pada belakangnya, pada hari yang nilai hari itu 50,000 tahun. Sehinggalah diselesaikan masalah hamba, dihisab, dan dia melihat jalannya ke syurga atau ke neraka. Maksudnya, orang ni kena azab dulu sebelum masuk neraka. Dalam tempoh manusia sedang dihisab. Manusia sedang dihisab. Seorang dipanggil seorang-seorang untuk dihisab. Ni yang tak bayar zakat, ini tu diseksa dulu. Sebelum dia diadili oleh Allah dan dia mengetahui tempatnya neraka ataupun sebaliknya. Bayangkan tak bayar zakat ni tuan-tuan. Bukan dalam neraka kena seksa. Luar dah kena. Sebelum ketika mana manusia sibuk untuk dihisab, dia sudah diseksa. Ini kita katakan dosa besar yang tidak mengeluarkan zakat. Dalam hadis yang lain, man atahu Allahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu yaumal qiyamah syuja'an aqra lahu zabibatan yutawaqahu yaumal qiyamah thumma ya'khudhu bilihzimatayhi yani shidqaihi thumma yaqulu lahu ana maluka ana kanzuka thumma tala sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Tidak ada orang yang diberikan harta kemudian dia tidak menunaikan zakat, melainkan akan datang di hadapannya seekor ular besar yang mempunyai gigi taring yang besar, yang akan melilitnya, membeliknya pada hari kiamat kelak. Lalu menggigit ataupun menelang kepalanya sambil berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Kemudian dibaca ayat, Nabi membaca ayat, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Orang-orang yang bakhil, yang tidak keluarkan zakat, akan dijadikan hartanya itu membelit lehernya. Disebut dalam hadis, ia akan menjadi ular. Ular yang berbisa, yang punya taring, lalu ular tadi pun kita katakan memakan kepala. Sambil berkata, inilah harta kamu. Ni, aku ni harta kamu. Akulah simpanan kamu dulu yang kamu tak keluar zakat. Lalu dia mula menggigitnya dan memakannya. Kita, tuan-tuan, harta ni kita nak suruh kita bahagia. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Tapi kalau harta bertukar menjadi alat penyeksa. Bila harta menjadi alat menderita, maka untuk apa harta seumpama ini disimpan? Ini satu amaran yang keras kepada mana-mana manusia. Bila Allah Ta'ala menyebut pertama tentang ahli kitab yang makan harta cara tak betul, yang salah. Kemudian menyebut mereka bila menyimpan harta pula tak zakat. Tak keluar zakat, tidak manfaatkan, tidak infakkan. Maka persis juga atau sama juga mana-mana orang Islam yang buat perkara sama. Yang ada harta, yang simpan duit. Yang simpan duit dalam bank ke, bawah bantal ke, maka dia kena tahu ada zakat. Sebab tu siapa pun yang menyimpan duit, dia kena belajar buat zakat. 2.5%. 2.5%. Nilai yang amat sedikit. Tetapi nilai itu kalau tidak dikeluarkan, azab yang pedih menanti mereka. Sebab itu kalau kita punya harta yang banyak, penuh langit dan bumi, kalau kita keluar zakat, maka tidak salah apa-apa pun. Tak salah menyimpan, simpanlah banyak mana pun. Asalkan kita keluar zakat. Tetapi bila mana kita tak keluar zakat, walaupun sedikit, harta itu sekadar cukup nisab sahaja, tapi tak keluar zakat, maka dia akan menjadi azab akhirat kelak. Bukan azab ketika mana manusia sedang menunggu untuk dihitung dan dihisap, dia sudah diazab. Hartanya pertama menjadi kepingan-kepingan besi panas daripada neraka yang akan dilalukan, akan ditekak pada wajah, pada rusuk dan pada belakangnya. Yang kedua menjadi ular besar yang melilitnya, yang taring yang berbisa, lalu menggigit kepalanya sambil berkata, akulah harta yang kamu tak zakat. Akulah harta yang kamu simpan. Sebab itu sepakat ulama, orang yang tidak bayar zakat diperangi. Dan sepakat ulama, zakat ialah hutang yang wajib dibayar. Kalau seorang tu mati,
maka harta pusakanya tidak boleh dibahagikan kepada waris sehingga ditunaikan zakat. Berapa tahun dia tak keluar zakat, maka dibayar. Dibayar zakat tersebut. Ini kewajipan. Dan ini disebut dalam hadis Nabi SAW. Wa dainullah haqqu an yuqda anhu, dan hutang Allah yang wajib, lebih wajib dibayar. Di wari-wari jangan fikir dia nak ambil dulu. Tengok apakah si mati ada hutang atau tidak. Kemudian tengok apakah hutang tadi bersifat zakat. Baik, antara zakat dan hutang pada orang, mana diutamakan? Kebanyakan ulama menyatakan zakat diutamakan daripada hutang orang. Kalau katakan dia hutang orang 100,000. Dia pun ada zakat 100,000 juga. Maka dia keluarkan zakat terlebih dahulu. Zakat tu dulu, kemudian baru cerita hutang orang. Kenapa? Kerana zakat melibatkan hak ramai orang. Berbanding hutang yang melibatkan individu seorang, dua orang. Zakat ni semua dia ada asnaf tu. Maka ini pandangan ulama tentang bahaya orang yang mengabaikan zakat. Maka harta yang disimpan akan menjadi azab yang mengerikan. Tapi siapa yang mengeluarkan zakat, simpanlah banyak mana pun. Untuk diri dia, untuk keturunan dia, untuk dia harta pusaka, lagi mana dia mengeluarkan zakat. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.